Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Nurzailina binti Masum daripada Politeknik Sultan Idris Shah akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu penghasilan papan partikel daripada campuran gentian sabut kelapa dan sabut kayu dengan menggunakan resin epoksi. Berikut adalah senarai dua lagi ahli kumpulan pendidikan kami iaitu Encik Muhammad Karwana bin Ismail dan juga Encik Muhammad Nazif bin Muhammad Baharudin. Secara ringkas, abstrak ialah papan partikel telah digunakan secara meluas dalam penghasilan perabot, kabinet dapur dan produk perlengkapan rumah yang lain. Kajian ini adalah untuk menghasilkan papan partikel daripada campuran gentian sabut kelapa dan sabut kayu dengan menggunakan resin epoksi sebagai bahan pengikat. Resin epoksi telah dipilih kerana resin ini tidak membebaskan gas sebagaimana gas karsinogenik formaldehyde yang dibebaskan oleh resin urea formaldehyde. Tujuan utama penghasilan produk ini adalah untuk mengurangkan pembalakan dengan mengoptimumkan penggunaan bahan semula jadi dalam penghasilan papan partikel. Dalam kajian ini, gentian sabut kelapa dan sabut kayu yang digunakan adalah bersaiz halus iaitu kurang daripada 2.36 mm iaitu sampel A dan juga gentian kasar bersaiz antara 2.36 hingga 4.75 mm iaitu sampel B. Sebanyak 3 keping sampel A dan 3 keping sampel B digunakan dalam semua uji kajian. Saiz sampel pula akan berbeza mengikut ujian lah. Sampel papan partikel seterusnya diuji dengan menggunakan Universal Tensor Machine bagi mendapatkan nilai modulus yang. Selain itu, ujian serapan air dan juga pengembangan ketebalan juga akan diuji. Hasil kajian mendapati bahawa sampel B mempunyai kadar serapan air dan peratusan pengembangan ketebalan yang rendah berbanding sampel A. Walau bagaimanapun, sampel A mempunyai nilai modulus yang lebih tinggi berbanding sampel B. Sungguh pun begitu, kesemua keputusan uji kaji masih mematuhi piawaian minimal yang ditetapkan oleh Japanese Industrial Standard 2003. Itu dapat disimpulkan bahawa campuran gentian sabut kelapa dan sabut kayu dengan epoksi sebagai bahan pengikat boleh digunakan untuk menghasilkan papan partikel. Ia secara langsung menjadi satu alternatif baru dalam memaksimumkan penggunaan sumber buangan biomas di Malaysia. Kita lihat kepada pengenalan. Menurut J.A. Youngquist 1999 menyatakan papan partikel ialah papan panel yang dihasilkan daripada gabungan sebilangan kayu yang diikat dengan resin serta dimampatkan dengan tekanan dan suhu tertentu. Perkembangan dasar perkayuan yang pesat telah menyebabkan penerokaan hasil hutan tanpa kawalan yang akhirnya mencetus kepada kepupusan sumber kayu asli semula jadi. Menurut Dahleno MD et al. 2011 menyatakan terdapat kecenderungan untuk menyita semula bahan buangan pertanian dan menggunakannya bagi tujuan menghasilkan produk kayu komposit seperti papan partikel. Situasi ini telah dapat menyumbang kepada penyelesaian kekurangan bahan mentah bagi industri papan partikel. Menurut Dr. Muhammad Saleh Puna menyatakan sabut yang diproses boleh menghasilkan kokopit dan pearl di mana bahan tersebut boleh digunakan dalam industri seperti pembuatan perabot pemaidani tilam serta tempat duduk kereta. Ini kepada kajian literature. Banyak kajian yang telah dilakukan terhadap penggunaan bahan serat semula jadi dan penghasilan papan partikel seperti menggunakan habuk kayu dalam kajian Saker et al. 2012, serat buluh dalam kajian Lam Laksakul V 2010 dan juga tempura walnut almond dalam kajian P. Reyes et al. 2013 serta kelempayan dalam kajian Lias H. et al. 2014. Menurut Mardeh Kahleh No M 2013 menyatakan
mengatakan kepadatan papan partikel dan ukuran zarahnya mempengaruhi sifat fizikal dan mekanikal suatu papan partikel. Ini membuktikan bahawa ketumpatan papan partikel amat mempengaruhi sifat fizikal dan mekanikalnya. Okay, bahan buangan pertanian seperti serat semula jadi didapati mempunyai keupayaan yang agak tinggi dalam penyerapan air. Dua situasi yang berbeza apabila serat semula jadi ini dikisar sehingga halus atau dikisar kasar. Jika dikisar halus, ia mempunyai ketinggian ketumpatan yang mana ia akan meningkatkan kecenderungan air untuk meresap ke dalamnya. Jika dikisar kasar pula, ia akan meningkatkan bilangan keporosan yang pasti akan diisi oleh air apabila kayu ini direndam. Bagi mengatasi masalah ini, papan partikel yang nak dihasilkan perlulah menggunakan tambahan pengikat ataupun resin yang bersesuaian seperti poliester, urea formaldehyde, melamin formaldehyde, fenol formaldehyde, resin epoksi dan juga lain-lain menurut kajian Muruganandam et al. 2016. Okay. Apabila dicampur resin epoksi dengan panas, fizikalnya akan berubah daripada cecair kepada pepecah dan menjadi sangat kuat. Okay. Epoksi juga mampu menahan suhu dan juga mempunyai ketahanan kimia menurut Brian Ellis et al. 1993. Berikut adalah metodologi kajian. Okey, langkah pertama adalah penyediaan gentian sabut kelapa dan serbuk kayu, di mana gentian serbuk kayu dan sabut kelapa ini akan diracik dan juga diayak menggunakan ayakan khusus, di mana sampel A mestilah dalam range kurang daripada 2.36 mm, manakala sampel B pula ialah dalam ukuran antara 2.36 hingga 4.74 mm yang dikategorikan sebagai sampel kasar. Kemudian setelah gentian sabut kelapa dan serbuk kayu ini disediakan, okey, bahan tersebut akan dicampurkan. Okey, nisbah campuran bahan adalah 50:50 dan di mana peratus campuran resin yang digunakan ialah 80%, resin epoksi 10%, pengeras ataupun hardener dan juga 10% filler. Ketepatan yang ditentukan adalah 0.7 gram per sentimeter padu, di mana ketepatan ini kami telah sesuaikan dengan merujuk kepada Japanese Industry Standard 2003. Okay. Apabila campuran tadi telah siap, ia akan dimasukkan ke dalam mold yang telah ditentukan saiznya. Kemudian mold tersebut akan dimampatkan menggunakan hot press machine menggunakan tekanan yang bersesuaian. Okay. Apabila sampel papan partikel telah siap, okay, sampel tersebut akan melalui proses ujian. Okay. Ujian yang akan dilakukan yang telah dilakukan ialah ujian serapan air, ujian pengembangan ketebalan dan juga ujian modulasi. Okay, bagi ujian serapan air ini, sampel akan direndam sahaja ke dalam air mengikut masa yang telah ditentukan, dan ujian pengembangan pula ialah untuk kita melihat berapakah peratus serapan air yang telah diserap oleh sampel tersebut. Manakala ujian modulasi yang pula, sampel akan diuji menggunakan tensile machine. Okay. Berikut adalah dapatan dan perbincangan. Untuk ujian serapan air, kita dapati di sini sampel B iaitu gentian kasar lebih baik kerana peratus serapan airnya lebih rendah, iaitu 12.12% dalam 2 jam, 20.36% dalam 12 jam dan 21.5% dalam 24 jam berbanding sampel A iaitu gentian halus, iaitu 12.78% dalam 2 jam, 38.08% dalam 12 jam dan 66.67% dalam 24 jam. Ini adalah kerana saiz gentian mempengaruhi kadar serapan air. Kadar serapan air akan meningkat pada gentian yang halus dan ini disebabkan tekanan pada gentian halus adalah tinggi untuk perpindahan air berbanding gentian yang kasar. Okay. Kebolehan satu bahan komposit untuk menyerap air adalah bergantung pada nilai
keporosan bahan komposit tersebut. Okey, menurut Steve Leonard et al. 2011. Oleh itu, gentian kasar mempunyai kadar serapan yang rendah berbanding gentian halus. Kenyataan ini turut disokong dalam kajian M&M Baharudin et al. Pada tahun 2019. Okay. Kita lihat seterusnya ialah ujian pengembangan ketebalan. Okay, sampel gentian B kekal 0%. Okay, pada 2 jam pertama berbanding sampel A iaitu mengalami 1% pengembangan. Seterusnya sampel B mengalami pengembangan yang sedikit berbanding sampel A sehingga tempoh 24 jam iaitu 0.5%. Okay, bagi sampel B, manakala 1.33% bagi sampel A. Peratusan ketebalan yang tinggi dalam ujian ini adalah berkait rapat dengan peratusan penyerapan air dalam sampel. Jika nilai keporosan tinggi dalam sesuatu bahan komposit, ia akan membenarkan molekul air diserap lebih dan secara tidak langsung akan meningkatkan nilai ketebalan pengembangan bahan komposit tersebut. Ini dinyatakan dalam kajian Muhammad Jani Saad 2012. Okay, daripada keputusan uji kaji didapati sampel B adalah lebih baik daripada sampel A. Sama ada sampel A atau sampel B, kedua-dua sampel gentian tersebut telah mencapai piawaian Japanese Industrial Standard 2003 di mana piawaian menetapkan ketebalan pengembangan tidak boleh melebihi 12%. Okay, seterusnya kita lihat kepada uji kaji ketiga iaitu ujian modelis Young. Okay, bagi sampel A, okay, kita membuat 3 sampel. Okay, menggunakan sampel A yang sama. Jadi di sini purata yang kita dapat untuk modelis yang kita ialah sebanyak 19,994.079 megapascal. Okay, berbanding bagi gentian B ataupun sampel B, okay, purata bagi ketiga-tiga sampel yang kita lakukan ialah berjumlah 12,097.287 megapascal. Okay, kalau kita lihat rumusan uji kaji terhadap sampel papan partikel daripada campuran sabut kelapa dan sabut kayu ini mendapati perbezaan bagi sampel A dan juga sampel B yang merujuk kepada saiz gentian yang berbeza. Modulus yang bagi sampel A lebih tinggi berbanding dengan sampel B. Walau bagaimanapun kedua-dua nilai tersebut tetap mematuhi standard yang ditetapkan, iaitu mestilah lebih daripada 3000 megapascal. Kemudian dari sudut serapan air pula, sampel B lebih baik berbanding sampel A. Begitu juga dengan pengembangan ketebalan di mana sampel B juga lebih baik daripada sampel A. Dan walaupun begitu, kedua-duanya masih lagi mematuhi standard, iaitu standard menyatakan mestilah kurang daripada 12% pengembangan ketebalannya. Dari segi rumusan dan cadangan, secara kesimpulannya, penghasilan papan partikel yang baik dari aspek fizikal dan mekanikanya adalah bergantung kepada ketumpatannya, saiz gentian bahan dan jenis resin yang digunakan. Dalam kajian ini, ketumpatan yang digunakan ialah dalam lingkungan 0.7 gram per milimeter padu mengikut piawaian JIS 2003, manakala resin epoksi digunakan bagi menggantikan resin urea formaldehyde. Hasil daripada uji kaji, kedua-dua sampel A dan B telah berjaya mencapai piawaian JIS 2003 dari aspek serapan air, pengembangan ketebalan dan juga modulus Young. Kajian ini membuktikan bahawa gentian sabut kelapa yang dicampur dengan sabut kayu boleh digunakan sebagai alternatif baru sebagai bahan utama dalam industri pembuatan papan partikel. Berikut adalah senarai rujukan yang kami gunakan sepanjang membangunkan kertas kajian ini. Ini adalah standard JIS 2003 yang kami gunakan sebagai panduan
Okey. Itu sahaja bagi saya. Okey, terima kasih.